أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Siapa mana dah kita ni? Masih lagi dalam surah Maryam ayat yang ke-63. Muka surat berapa Quran tu Cikgu Hasan? 310 baris yang ke 309 baris yang ketiga bawah. Tilkal jannatul lati la. Dia apa dah? Siapa tak si tengok Quran, tengok di TV pupuk. Boleh juga, nampak juga. Tengok muzik tu, dia pakai tengok TV je. Jauh duduk nampak kata. Pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Maksud dianya, tilkal jannah, itulah taman syurga. Taman syurga ni lagu mana? Allati nurithu min ibadina, yang kami akan wariskan, yang akan kami berikan kepada warisan pusaka daripada hamba-hamba kami, man kana taqiyya, yang bertakwa. Syurga ni Tuhan kata dia nak jadi harta warisan, harta saka. Wika siapa? Wika hamba-hamba dia, bukan semua hamba, hamba yang bertakwa. Apa sedap? Kita baca lagi ayat yang ke-64. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Dan berkatalah mereka. Ini mereka nak kata. Mereka kata lagu mana? وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Kami tidak turun dari masa ke semasa melainkan dengan perintah Tuhanmu, wahai Muhammad. Dia tidak turun ikut suka hati dia, mereka kata. Kami, pokok kami ni turun jumpa denganmu, hai Muhammad, apabila diarahkan oleh Tuhan kami. Sebab dia mereka ni satu makhluk yang la ya'sunallah, dia tidak akan deraka kepada Allah. Okay. Jadi dia tidak akan turun melainkan bila ada arahan daripada Tuhan. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana. Dialah jua yang menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita
dan apa yang di belakang kita. Lahu, bagi Allah, ma baina aidina, apa-apa saja hak duduk depan kita, wa ma khalfana, hak duduk belakang kita, wa ma baina dhalik, dan apa wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya, dan apa yang ada di belakang kita serta apa yang ada di antara kita, dan tiadalah Tuhan itu lupa. Tuhan ni jenis bukan nasiya, dia tak lupa. Tak ada dari istilah lupa Tuhan. Kita manusia ni nama apa pelupa dah. Cuba tengok perkataan nasiya dengan insan, tidak dekat-dekat ni. Tak, walaupun kita tak erti bahasa Arab, nasiya insan dekat-dekat. Insan tu nama manusia tu jenis makhluk pelupa. Sumyal insanu insanan likasratin nisyan. Manusia itu bernama manusia kerana dia jenis makhluk pelupa. Kerana banyak pelupa. Kasratin nisyan. Sebab tu kita ni jenis lupa sama. Tak? Itu dia. Barulah kita nak ulah dua ayat kita baca tadi. Setelah Allah menyebut beberapa kisah para nabi untuk menguatkan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diikuti pula di sini dengan suatu kisah tentang terlambatnya turun malaikat Jibril membawa wahyu. Cuba kita perhati sini. Nabi ni bila ada masalah berlaku di depan dia, ataupun ada orang kafir ataupun siapa-siapa dia saja kemuka soalan yang dia tanya benda, dia tak boleh nak sesah. Padahal Nabi ni tak adalah manusia yang paling cerdik. Dia tidak akan beri jawapan, dia tidak akan sesah masalah kalau tak mari wahyu. Nampak tak? Ada batas tara dia. Orang tanya dia, banyak ke dalam dia kan, yas'alunaka. Apa makna yas'alunaka? Mereka bertanya hey Muhammad. Tapi Nabi dia kata, aku tak boleh jawab sebab wahyu tak turun. Ni tengok ni. Dia ajar kita ni kan. Kalau kita tak tahu jangan dijawab. Ni ke ikut orang tanya, jawab semacam. Betul tak betul nombor dua, tahu ke jawab. Pada pandangan saya gini-gini. Patut tak goreng je lah. Royak pendapat ulama ni ulama. Kita pun tak boleh. Tak, buk pun tak rojok. Ni setara Nabi ni kan. Dia lama-lama bila dia tak ada soalan orang tanya, nak selesai masalah dia, tak selesai tak boleh. Geger orang sekampung, geger orang dalam negeri. Akhir sekali dia duka cita. Bapa tak cakap turun, lengok ke langit. Banyak disebut dalam riwayat dia, Nabi lengok ke langit. Sebab Jibril kemari tu ke atas. Bapa tak cakap, kita lengok tu tika kemarah bila nak hujan. Tak, kita lengok juga ke langit bila nak hujan. Dia lengok ala kata bila Jibril nak turun. Ini kisah lambat turun. Jibril tak turun. Orang-orang kafir Makkah menganggap Tuhan telah meninggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenci baginda. Nyepak awak nganyi habis orang Makkah. Orang Makkah duk tejel. Tak ada apa dah Muhammad. Tuhan benci kamu. Mereka tak cara dah kamu. Tak selok tunggu lah, tak tunggu dah. Hak bagi ugup dah. Kaki-kaki cerik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal sangkaan tersebut. Lagu mana? Kita tengok sini. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi dan kisah Zulkarnain dan juga tentang ruh. 3 soalan. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya Muhammad ruh. Muhammad, ruh ni lagu mana? Sebab ruh ni bagi tak nampak tengok. Dah tertenyang kita ni. Ni benda pelik ni. Orang sains pun tak boleh nak huran. Dia boleh tengok, dia boleh royak darah mengalir kok ni jatuh bergerak kok ni. Tapi perasaan tu mari mana?
Ni ada dalam manusia ni. Marah, sedih, mengaju. Terbelik nak ayat ke mana? Duduk mana benda tu? Takut, berani, seria. Asyik kita sebut benda-benda tu. Duduk mana benda? Tiba-tiba ni mari. Kena, beci, ingat, lupa tu mari duduk mana? Itu dia. Jadi, Nabi tu orang kemuka soalan. Sebab apa? Sebab ada dalam kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab Taurat, dalam kitab Injil. Dia nak teh Nabi lah. Dah mu Nabi, aku nak pelaga dengan orang Yahudi kan. Dia ada kitab Taurat. Aku nak teh Muhammad. Cuma ayat cerita Ashabul Kahfi lagu mana. Nak ayat ke mana Nabi pasal Ashabul Kahfi ni dia berlaku lepas pada Nabi Isa. Dia tak lahir lagi. Kisah Zulkarnain lagu mana. Macam dalam surah Al-Kahfi tu lah. Jadi Nabi dia akan jawab lagu mana? Bila Tuhan waktu wahyu. Dia tak main pada pandangan saya Ashabul Kahfi ni gini. Tak ada, Nabi dia tak main bawah pandangan dia. Ya tak? Dia nak royak ke siapa? Dia nak royak ke pokok kita lah. Khususnya hak jadi ustaz, hak jadi tok lebar, tok guru. Nabi tunggu wahyu. Kita tak ada wahyu. Pakal kita nak jawab soalan orang, nak mengajar orang, tengok kitab lah. Buat apa je kemalah nak tengok kitab ni? Nak tengok kitab mana? Enggak tak ada. Buat apa tak ada tu? Ceramah banyak doa. Tak ada nak tengok kitab. Malah ni ceramah, malah esok ceramah, malah ceramah, tengok buku sana. Kabar-kabar gahak mana ada depan dia. Waktu dia pun janin, haru habis. Baginda tidak dapat menjawabnya kerana ketiadaan turunnya wahyu menyebabkan baginda merasa sedih. Tengok dia. Padahal dia cerdik je. Okay, baik. Nampak faham tu tak? Sedih yang Nabi. Wahyu tak turun. Orang duk gege duk tanya dah. Orang tanya gapo dia ruh. Gapo dia cerita sikit Ashabul Kahfi. Cerita sikit cerita Zulkarnain. Okay. Maka turunlah ayat ni pelepak yang kita baca tadi. Bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Jibril tidak sekali-kali diutuskan membawa wahyu kepada para rasul, melainkan ada masa dan ketikanya, iaitu dengan perintah Allah mengikut kebijaksanaannya. Tuhan dia ada jadual dia. Dia tidak ikut nak turun mengikut kita nak. Dia tidak tengok kepada hak Nabi nak. Dia Tuhan. Dia akan turun mengikut bijaksana dia. Dia ada jadual dah Tuhan ni. Tuhan dia buat semua ni benda ada jadual belakang. Masa ni turun, hari ni turun, sekian-sekian. Ayat mana nak turun, itulah mengikut kebijaksanaan dia. Balik kepada kita begitu juga dengan barang yang kita minta. Berapa kali kita tak ada doa ke Tuhan, tidak semua Tuhan beri belakang. Kita kena ingat, kita minta mengikut gapo kita nak. Tuhan dia beri ke kita gapo hak dia berasa pandai patut dengan kita. Dia tidak ikut arah hak kita nak. Sebab dia bijak pada kita. Kan? Kita tidak tahu barang yang kita minta tu boleh kebaikan atau keburukan kepada kita, kita tak tahu. Sebab kita ni dengan kulit luar. Kita kata kalau boleh harta banyak, aku nak jadi orang dermawan. Sebab kita dengar, siapa dia? Said Mukhtar Al-Bukhari tu. Tak tahu berapa bilion dia derma dia. Dengar kepada cerita kisah tu kan. Dia pergi Mekah ni 10,000 main-main. Dia wika mutawih dia tu dia bagi kat orang. Nak payah kalau betul lah cerita lagu tu duduk baca cerita. Cikgu Hasan dia baca cerita dia. Dia tu kalau mengikut orang duduk tengok kan, kereta mewah pun dia tak ada. Katanya cerita dia pakai Mercedes tahu 70 dia modify molek. Dia pakai hot tu, pakai baju Melayu tu kok bulat selipar ya. Tapi bilion-bilion piti. Said Mukhtar Al-Bukhari. Dia pergi Mekah, orang nak layan dia. VIP dia taksi. Duduk dua bawah kemah. Orang-orang di tempat tu taksi dia duduk tengah panah. Kita pun terfikir juga, aku kalau kaya gitu juga, ya Allah tolonglah wih harta banyak, aku nak buat supaya Said Mukhtar kata. Tuhan pun kelih kita. Ya Allah kau.
Kalau aku wih kamu tak jadi lagi ni, lupa daratan, tergelam dalam dunia, maka Tuhan kata mu minta apa aku tak bui. Pasal apa? Kita tidak tahu betul ke kita learning. Kita orang panggil lekat kilah lagi dah. Lekat kain, lekat kilah lagi tubuh kita. Pasal apa? Barang tak mari. Cuma lagi boleh 5 juta. Dan seminggu cikgu rasa yang tak mari dengar kami mengajar. Dia boleh 5 juta. Pak ke mana dia berjalan dek? Baik kata dah. Dia nak raya. Jadi ingat molek, bila kita minta dengan Tuhan, Tuhan tidak beri apa kita minta, tapi dia beri hak pada patut dengan kita. Sebab dia bijak. Dia bijaksana. Daripada ditelih-telih. Dia kata kakak hantar dia beri ni aku sekarang ni sudah. Dia kalau lebih pada ni berat dia ni. Nampak tak? Jadi Nabi pun begitu juga. Tengok, setahun Nabi dia. Nabi tu nak benar. Ya Allah, turunlah wahyu aku nak jawab. Turunlah wahyu aku nak jawab. Orang duk tanya Zulkarnain lagu mana? Orang duk tanya Ashabul Kahfi lagu mana? Orang duk tanya Ruh ni lagu mana? Aku nak jawab ni. Tapi Tuhan kata, dok. Biarlah. Orang nak menganyi kamu, orang nak tejimu, orang nak kata udah kamu biar. Aku tahulah buat. Duduk situ. Faham? Jadi sebab itulah kalau orang ni dia faham konsep ni kan, dia tidak usilnya. Kita tengok perjuangan-perjuangan ahli ulama kan. Orang kata gapo kalau dia buat dak, kita tu berasa apa tak jawab dak, dia buat tak reti. Cara dia. Pasti kita tengok Tuhan dia. Kita nak yakin gitu tu payah, kecek boleh belum kena ni deh. Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang mengatur pentadbiran dan urusan seluruhnya. Inilah dia panggil Tuhan, konsep apa dia panggil akidah kita tauhid rububiyah. Kalau kita baca dalam Qul a'udzu birabbin nas kan, 3 orang panggil watak Tuhan. Tuhan belaka Qul a'udzu birabbin nas. Aku minta berlindung daripada Tuhan manusia. Rabbun nas itu Tuhan manusia. Malikin nas Tuhan manusia juga. Ilahin nas Tuhan manusia juga. Kalau kita terjemuh Qul a'udzu birabbin nas kan, katakanlah Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan manusia, Tuhan manusia, Tuhan manusia. Berapa ya 3 kali disebut Tuhan? Tuhan berlain ni. Rabbin nas, Tuhan yang bersifat Rabb. Iaitu Tuhan yang mengatur mentadbir seluruh alam ni waktu hujan. Tuhan waktu hujan kerana sifat dia Rabb. Tuhan beri rezeki kita kerana dia Rabb. Tuhan waktu bitari kerana dia Rabb. Faham tak? Orang panggil tauhid rububiyah. Lepas tu Tuhan ni dia ketua, raja segala-gala. Kuasa besar dia pada orang, dia panggil Malikin Nas, Malik. Faham? So lagi Ilahin Nas. Ilah tu Tuhan juga. Tapi Tuhan tu lagu mana? Tuhan hak kita kena sembah. Hak tadi dia halak kita. Dia jadi raja kita, dia beri rezeki kita, dia atur segala alam ni, hak tu Rabb dengan Malik. Ada pun ilah ni, dia minta kita mu nak sembah, mu nak ibadat, aku seorang. Mu ibadat kamu ke orang lain jadi syirik. Syirik ni aku tak apa maaf. Faham tak? Jadi Tuhan ni disebut sini, dialah yang mengatur seluruh alam. Bila dia tu bijaksana, dia mengatur seluruh alam, dia tidak pernah lupa atau terlalai, bahkan perjalanan setiap sesuatu adalah di bawah takluk dan kehendaknya. Tak. Jadi kalau kita faham sini, Tuhan tak lupa. Tuhan dia khabar belaka daripada besar-besar perkara sampai ke sekecil-sekecil perkara. Semua di bawah takluk dan kehendak dia. Okey. Baca pula ayat 65. Rabbus samawati wal ard. وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
Baik. Dia sebut sini Rabbus samawati wal ard. Tuhan segala langit dan bumi. Terjemuh bawah dia tulis Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Tu detail sikit dia temu. Dia terjemuh detail sikit. Wa ma bainahuma, serta segala yang ada di antara keduanya, kedua langit bumi tu. Tuhan yang dia mengatur mentadbir langit, dia mengatur bumi, dan semua benda ada celah langit bumi, dia yang tadbir belaka. Oleh itu fa'budhu, sembahlah engkau akan dia. Ni kalau mu kenal toke dia Tuhan ni hak buat langit, buat bumi, tadbir langit, tadbir bumi, tadbir segala-gala makhluk di bawah pentadbiran dia. Lepas tu mu nak hungar dia lakuan. Jawab dia nya mu tak boleh pergi dah. Sekat belaka dah. Aku dah tuan segala-gala, akulah raja segala-gala, akulah yang memerintah mentadbir segala-gala. Hak mu boleh buatnya saja. Fa'budhu, sembah dia lah, ibadat dia lah. Sebab dia tu kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk buat ibadat dia. Kita sebenarnya tujuan utama Tuhan atas kita, atas dunia tu hijau kita disuruh ibadat dia sebenarnya. Sepatutnya kan, cuba tengok bila makhluk hak Tuhan tidak bui, lapar, tak bui tidur, tak bui letih, tak bui berasa nak moga tak makan, tak minum lekat gapo kerjaan dia? Dia buat ibadat sama 24 jam. Siang malam duduk bertasbih. Semua makhluk lain duduk bertasbih belaka. Tapi manusia ni bila dia atas ke dunia, dia tidak buat lagu tu. Dia buat jenis bahasa jenis makhluk letih, ngantuk, lapar. Tengok dah. Lepas tu kau sari kau tua. Jadi tak apalah dia kata. Oleh kerana mu ni, lepas tu dia wui nafsu. Jadi Tuhan atas tu dia wui nafsu, dia wui benda-benda lagu tadi. Tak apalah. Walaupun aku suruh mu buat ibadat kat aku, mu boleh layan nafsu mu. Mu nak makan, tapi aku larang benda ni tak boleh makan. Laki-laki nak ke perempuan nak ke laki-laki, boleh, tapi ada peraturan aku. Jadi dia buat mari manusia, dia tahu dah manusia nak ke benda-benda tadi, dia beri peraturan. Faham tak? Jadi sebenarnya kalau kita faham gitu, makan, minum, pakai, pergi berjalan sini, tidur ke apa ni, benda samping ni sebenarnya. Kerana kita ni manusia, nak hidup dah. Tujuan sebenar untuk apa? Buat ibadat sebenarnya. Jadi ramai orang tukar. Dia mari dunia ni, dia buat ibadat tu benda samping ni. Hak teruk lagi, tak ibadat langsung. Ini berat, tahu tak? Sebab dia tidak tahu apa tujuan Tuhan kira dia mari atas dunia ni. Faham tak? Okey. Oleh kerana itu dia kata fa'bud, maka sembahlah aku, ibadatlah kepada aku, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam ibadat kepadanya. Masamu tu nak buat ibadat mesti berasa kepayahan. Tapi kami tak sah je Tuhan kata sabar. Nak sembahyang tak cekak tapi juga kena sabar. Tak? Sebab tu dia kata sembahyang tu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sembahyang ni sebenarnya dia kata berat. Orang yang tak berasa berat, orang khusyuk dia kata. Illal khashiin, kecuali orang khusyuk. Walaupun benda tu 5 minit tapi berat, sebab tu ramai tak sembahyang. Hakikatnya berat benda tu. Baik. Dia minta sabar. Rupa-rupanya kita nak buat ibadat ni sabar. Sabar kerana letih. Poso, lapar, sabar. Nak buat ibadat ni kena sabar. Kita berasa ujian sikit, tak siap mari. Nak sembahyang Jumaat juga. Pasal duduk nampak nak 27 pahala ni dah. Mari juga gedah hujan. Buat apa? Nak ke 27 pahala ni. Sabar. Lepas tu pula nak patai larang hak Tuhan larang tu, benda haram. Kalau tak sabar lagi buat. Sebab benda indah belakang tu. Tengok pitih walaupun tak betul, cara rasuah, ambil hak orang, gerenok tapi kita sabar. Bahasa apa? Ada hukum Tuhan. Ada benda-benda maksiat kita sabar. Jadi nak jadi hamba Tuhan ni
dia kata wastabir li ibadati. Nak buat ibadat ni kena sabar. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang selama dan sebanding dengan dia? Tuhan cabar, cuma cari siapa dia ada setarah dengan Tuhan. Cuba ayat. Dia tanya bagi hak jawab dah lah dah. Ni pula. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Okey, wa yaqulul insan, dan manusia berkata, dan berkatalah manusia lagu mana ni? Manusia kafir. Sebab tu bila nak terjemah Quran kena tengok tafsir. Sebab bila tengok dalam ayat ni wa yaqulul insan, berkatalah manusia. Manusia mana? Tu dalam kurungan tu manusia kafir. Dari mana kita boleh yang kafir tu? Tengok tafsir lah. Tafsir kata manusia sini manusia kafir. Manusia kafir dia kata lagu mana? Idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Dia kata apabila aku mati, apabila aku mati ni adakah aku akan dibangkitkan hidup semula? Orang kafir tanya. Menasabah kau, dia kata. Hacul lebuh lah bila lebuh dalam kubur ni kan. Tinggal tulang, hacul lebuh habis. Nak hidup lagu mana? Itu soalan orang kafir je. Kita ni, kita kata hidup balik ni kalau Nabi royak. Kalau Nabi tak royak, kita mikir lagu tu jugalah. Okey. Kemudian ayat yang ketujuh tu, awala yazkurul insan anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Patutkah manusia itu berkata demikian? Patutkah kecek lagu tu, Tuhan kata? Dan tidak memikirkan bahawa kami telah menciptakan dia dahulu sedang ia pada masa itu belum ada sebarang apa pun. Dia suruh mikir. Pelik ke dia kata Tuhan dapat kau nak hidup sebelah barang ada dah. Walaupun tinggal tulang. Tidakkah mung tu mula-mula daripada tak ada? Bagaimana? Tuhan boleh buat daripada tak ada sikit habuk jadi ada. Dapat kau ada dah tu mati sebentar nak hidup klik. Lagi mudah dia kata. Baik. Ini ulasan dua ayat tadi. Tuhan yang memiliki langit dan bumi, maka patutlah dia dipatuhi dan beribadat kepadanya. Dalam ayat tadi. Tuhan yang buat langit bumi, maka patutlah dia kita sembah dia. Sebabnya tak ada benda hak tidak dia. Hak tidak mari dia tak ada benda. Sama ada tubuh kita atau apa saja terintah makhluk mari dia berlaku. Kalau dia bakit benda tu, dia mana sabar. Lagi orang lagi ibu bapa lagi dia pandai bakit ke anak dia. Akulah kata jak muda pak tua habis harta untuk tanggung mengaji. Jual tanah berapa keping boleh kau faham, boleh kau muni dulu. Bila mu ni makan gaji tak kena orang tua, si habuk tak palah. Ada orang tua pandai dia bakit. Buat apa? Dia bakit dia tu berjasa ke anak dia. Kalau kira gapo dia je. Dia wipitih dia jaga tu je habis harta dia jaga keselamatan dia makan minum pakaian anak dia. Benda lain dia tak buat. Nak besar anak dia ni misalnya kata gapo. Ada benda ibu bapa tak boleh buat. Misalnya kalau anak tanya, "Bapa kita huduh tak serupa dengan orang suami." Ibu bapa tak dia kata, "Oh tu bukan kerja dia, hak tu kan dah." Bapa kita ni jadi otak tidak cerdik. Artinya benda lain tu hak ibu bapa tak boleh buat. Dia boleh buat sekatan. Pung ibu bapa ni dia boleh bakit. Apatah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, ia si bomok ni ko mari dia. Kalau dia bakit nak sabuh. Nampak tak? Baik. Jadi patutlah beribadat kepada dia dengan hati yang teguh dan tabah
menghadapi segala cabaran. Dipanggil perjuangir kita ni. Besar kecil pun panggil perjuangir. Nombor 2, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, siapakah ia setara dengannya? Dia cabar. Kalau mu tak si kat aku ni buat Tuhan, cuma cari Tuhan lain. Cuma cari siapa dia boleh petik belik mu tu segera mau nikah selain pada aku. Macam ya? Nak kata guana ni. Engkau dia belaka adalah mengandungi perintah untuk taat kepada perintahnya. Ia telah mengurniakan pelbagai nikmat yang tidak terhitung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula tentang orang yang tidak percaya kepada wujudnya hari kebangkitan. Orang kafir tak adilah. Iaitu manusia semua akan dibangkitkan daripada kubur. Kerana dia merasa pelik bagaimana pula dihidupkan semula setelah jasad menjadi repuk. Inilah soal masalah orang kafir lepas-lepas dah. Dia akan tanya soalan yang sama. Nak hidup guano lah, tak menasabah. Okay. Diriwayatkan orang itu bernama Ubay bin Khalaf. Dia ada dua sini. Kalau kita tengok Ubay bin Ka'ab tu sahabat Nabi tu. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi yang sedap baca Quran. Qori. Ni Ubay bin Khalaf. Dia memegang tulang yang sudah repuk, lalu diremukkan dengan tangannya, kemudian dia tabur. Macam dia buat ngani. Dia ambil tulang. Tidak tulang orang, berkali tulang utuh mampu kan. Repuk dah habis dia ambil. Dia tabur, dia kata. Cuba tengok, dia kata, tangan aku ni, tulang utuh. Aku ramah hacul lebu, dia tabur. Pada hidup jadi utuh semua lah. Dia pakai logik kepala otak dia. Ya, so. Kita pun tak boleh jawab sekiranya Quran tak mai royak, Nabi tak mai royak. Baiklah. Ya kita percaya ada seksa kubur, ada padang mahsyar, ada titi atas sirat, ada timem-nimem. Baiklah. Tiga apa? Nabi mai royak. Tak pernah sabar lah dia boleh kata lagu tu. Macam orang etis, kalau tak percaya apa ada agama lagu tu lah. Dia tabur kemudian lalu Allah menyatakan, tidakkah manusia memikirkan kejadian mereka? Wa kuntum amwata. Tuhan kata, mu dulu tak ada. Fa ahyakum, pak aku hidup kamu. Thumma yumitukum, pak aku matimu. Thumma yuhyikum, pak aku hidup balik. Thumma ilaihi turja'un. Dan lepas tu mu akan klik semula jumpa dengan Tuhan. Jadi cuba dia kata manusia mikir, Allah yang telah menciptakan mereka daripada tiada. Itu dia sebut ayat tadi, wa kuntum amwata. Mu dulunya tak ada. Tika kita tak ada tu lagu mana? Kalau kita ingat mana, kita ingat kita ada. Kita ada dah pun kita boleh ingat sekat kita buduk. Sekat umur berapa kita ingat? Cikgu rasa masa umur 2 tahun ingat? Tak ingat dah kita 2 tahun. Learn. Aku ingat tika 2 tahun boleh lagu mana. Tak ingat dah. 4 tahun 5 tahun boleh ingat dah. Tika sekolah, belum sekolah hidup main dah. Lepas tu tak ada siapa dia ingat masa dia dari perut. Lagu mana kehidupan kita dari kandungan 9 bulan. Aku buat kat bol. Tak ada. Tak tahu sikit abu. Tak ada. Kita tak tahu. Itu dia. Jadi dialah yang berkuasa menciptakan untuk pertama kali. Daripada tak ada ia jadi ada. Untuk dia lah ada kuasa. Maka dia juga yang berkuasa menghidupkan semula untuk kali kedua. Orang panggil semesik. Mudahlah bagi Tuhan. Lagi hak tak ada dia boleh buat jadi ada. Ni hak tak ada, hak lepas ada tu mati nak pergi hidup kelik. Mudahlah bagi dia. Ayat 67. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
Oleh itu, demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan himpunkan mereka yang kafir itu berserta syaitan-syaitan di pada mahsyar. Akidah kita ni, kita ada perhimpunan di padang mahsyar. Di padang mahsyar tu beribu belaka. Cuba kita bayar beribu paling besar kita kat ceramah. Tidak sebesar perhimpunan di Arafah. Siapa dia awak haji dah boleh tengok lah di Arafah. Beribu ramai. Tapi ni perhimpunan di padang mahsyar ni beribu semua makhluk-makhluk start daripada Nabi Adam lagi ni. Siapa kau keremak bersama no padang tak tahu. Beribu semua situ. Orang kafir ni pula masuk dalam grup pokok setan. Duduk dalam pokok setan di padang mahsyar. Kemudian kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling neraka Jahannam. Orang salah duduk berlutut, sepuluh orang kena ikat ke gari tangi ke belakang, duduk berlutut jatuh kena lutut. Gambar yang dia tu. Baca 99 pula. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang yang sangat derhaka kepada Allah Tuhan Ar-Rahman di antara mereka. Dah beripu sekali dengan syaitan tu, dia cabut puak-puak derhaka kepada Allah. Makna sini huraian dia, Allah bersumpah atas nama zatnya yang mulia bahawa dia nanti akan mengumpulkan mereka bersama-sama syaitan yang mereka sembah di padang mahsyar nanti. Apa dia duduk sekali dengan syaitan? Sebabnya Tuhan sebut setiap orang tu akan diseru, dipanggil bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Sebab masa atas dunia tu, dia buat syaitan tu jadi tok ngulu dia. Jadi bila dalam perhimpunan di padang mahsyar duduk sekali dengan tok ngulu dia syaitan, bukan syaitan ada. Sebab itulah kita ni manusia hak Islam sendiri pun disebut dalam ayat lain, kita ni akan dihimpun bersama dengan orang hak kita sekali atas dunia. Hak kita walak kepada dia, kita taat kepada dia. Baik. Diriwayatkan orang-orang kafir akan dikumpulkan bersama teman, dia panggil calling, daripada bangsa syaitan yang dahulunya telah menggoda dan memperdayakan mereka. Dia duk tu ikut erai syaitan sangat masa atas dunia. Ikut erai syaitan. Syaitan sendiri esok berlepas diri. Cuba ingat ayat yang baca pula, surah Ibrahim. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Berkatalah syaitan apabila telah diputuskan urusan di dalam neraka tu, di akhirat tu, bila dah Tuhan jatuh hukum dah, ni pokok neraka, syaitan pun bangun ceramah, bangun kecek. Sebab tu dia kata waqala syaitan lamma qudiyal amr. Syaitan akan berkata lepas jatuh keputusan. Dia kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah menjanji dengan janji yang benar. Dia pun mengaku hak Tuhan janji itu betul. Tuhan janji apa? Tuhan janji kalau orang taat ke dia, awak masuk dalam surga. Kalau orang hak ingkar kepada dia, awak masuk neraka. Tuhan dia janji sengoti, dia kata. Wa wa'atukum fa akhlaftukum. Aku pun berjanji dengan mu atas dunia untuk aku akui dengan janji-janji bahagia, tapi aku janji berlawak, dia kata. Enggak tak sakit hati gitu. Nyengip kecil lagu tu lah pula orang-orang ni. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum. Masa atas dunia mula dia kata aku tak pernah paksa mu, aku hanya kecek kamu.
illa an da'autukum, aku dakwah kamu. Fastajabtum li, tapi kamu ya percaya kepada ajakan aku. Apa dia tanya? Oleh kerana itu, kerana aku tak paksa mu hanya terpesona dengan kecik aku, fala talumuni walumu anfusakum. Kutuklah, celalah diri kamu sendiri, jangan celah aku. Inni kafartu bima an asyraktumuni min qabl. Aku sendiri pun aku tak percaya apa yang aku ajakmu supaya bersyirik kepada Allah. Oh, tengok, dia lepas diri syaitan. Tengok, teko mana bakal teko ni nama kali. Teko duduk bergelisah orang kafir tu, mari pula syaitan kecik lagu tu, kol sakit hati. Tidak. Wama agaknya ana alaikum bimusyriki wa antum bimusyriki, tak ingat ada pun. Aku hari ni tak boleh tolongmu dan mu tak boleh tolong aku. Ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusriki. Aku tak boleh tolongmu, mu tak boleh tolong aku. Nanti pakat-pakat masuk neraka lah dia kata. Allah Subhanahu wa taala akan membawa mereka di luar neraka jahanam sesudah lama berdiri menunggu di padang mahsyar. Tak masuk lagi ni. Mereka dibawa mengelilingi neraka jahanam dengan keadaan bertekuk lutut. Bagaimana tekuk lutut? Sebagai tanda menerima penghinaan atau kerana tidak mampu berdiri kerana ketakutan. Tak ada caci yang dia panggil. Mereka yang paling durhaka dan kufur, dialah yang paling awal ditarik keluar daripada kumpulan untuk diberi seksaan. Perang berkali, Namrud perang bola-bola sekali. Mereka senyuh dia masuk dalam neraka. Orang pertama masuk neraka. Baru dah sampai 70. Isap ku apa kan? Lo ni? Main baca seperti asal ayat ni. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Kemudian sesungguhnya kami telah mengetahui akan orang-orang yang lebih patut diseksa dan dibakar dengan api neraka itu. Tuhan kata, nahnu a'lam, aku lebih tahu, dia kata. Billadina hum awla biha siliya, hok mana hok boleh semua bakar dalam neraka, aku tahu, aku nasasa, Tuhan kata. Allah menyatakan bahawa dia lebih tahu tentang amalan mereka, baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Dialah yang lebih tahu siapa yang paling jahat dan paling besar serta banyak dosa. Maka orang itulah mula-mula sekali diseret ke dalam neraka. Orang lagu tu juga. Kalau orang mula-mula sekali masuk syurga macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebab dia orang paling mulia masuk syurga mula-mula sekali. Hok masuk neraka orang paling jahat sekali. Tak tahulah Namrud dengan perang tu. Cik biasa mana dulu kan? Namrud dengan perang. Hok sebut dia Quran belaka tu, perang pun sebut. Tu tak siapa dia jatuh nombor 1, jatuh nombor 2. Peserta pertama ke dalam neraka. Allahu Rabbi. Belah mana lah. Okey, jadi kita sambunglah bunyi loceh tu ayat yang ke-71. Wallahu a'lam.